Oh, tu saya dah tengok mana Puan Amnah ni. Tak ada pun. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sabi apa tu dah berapa hari tak nampak? Oh, saya pergi Turki. Serunya pergi Turki. Berapa hari tu? 8 hari. Juga tu. 9 hari je lah kira semua pergi apa dengan adik-beradik je. Tak ada campur lu. Lama tu. Melancong ke apa? Sajalah ziarah-ziarah jalan. Dah lama tak berjalan. Lepas COVID tu. Shooting apa Puan Amnah? Jadi movie untuk Hari Raya Korban. So, Hari Raya Haji. Oh, selalu dia orang buat shooting kat rumah Puan tu. Esok ada lagi 19-20. Oh. 2 hari. Oh. Alhamdulillah lah. Ada je. Rezeki ya. Tapi itulah penat mengemas. Rezeki jangan ditolak. Itulah. Tapi penat lah mengemas. Dia orang bukannya nak kemas. Kalau dah lepas tu dia orang tak kemas. Kat sana musim apa tu Turki? Dia dah mula dah. Dia dah panas. Dia nak tukar cuaca tapi angin sejuk. Oh, best lah angin sejuk. Best musim tu panas lah. Panas tapi angin sejuk. Tapi penat. Perjalanan jauh-jauh. Penat. Sakit ke kaki lutut-lutut. Tak apalah. Saya sekali jalan. Okey. Mula Cikgu Rahim jam 9.41. Dah nak start. Okey. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan hidayahnya dan juga rahmatnya juga kita sama-sama diberi kekuatan untuk terus sama-sama hadir secara berjemaah di dalam medium Google Meet ni untuk dalam rangka kita untuk meneruskan lagi program Dinasti Al-Quran, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-255 insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana yang saya maklumkan, saya iklankan, malam ni tetamu kita adalah Al-Qari Ustaz Ahmad Azizi bin Roslan, iaitu pegawai bahagian agama dan kaunseling di IPD, Ibu Pejabat Polis Jawi, Seberang Pas Selatan Pulau Pinang. Saya dapat mesej ni, baru dapat mesej dari Ustaz. Assalamualaikum. Cikgu, saya lambat sikit masuk dalam kereta sekarang ni.
tadi ada kuliah di Juru. Jadi Ustaz dalam perjalanan balik ke rumahnya di Taman Ilmu, insyaAllah lagi dia akan join masuk insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, pada malam ni insyaAllah nanti apabila Ustaz masuk, kita akan meneruskan lagi program kita pada malam ni, di mana pada malam ni kita akan menyambung lagi bacaan Al-Quran kita, 3 lagi muka surat, di mana kita akan baca pada muka surat 519, 520 dan 521. 519 sampai 521 kita akan baca ayat daripada 2 surah. Yang pertama adalah surah Qaf. Surah Qaf ayat 16 sampai 49, 45. Yang kemudian surah Az-Zariyat ayat 1 sampai 30. InsyaAllah sama-sama dengan Ustaz. Jadi marilah kita sama-sama mulakan program kita malam ni dengan sama-sama lagi kita membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sementara menunggukan Ustaz join Google Meet, suka saya membacakan sedikit tafsiran ayat-ayat yang kita baca nanti. Tafsirannya daripada tafsir Jalalain yang berkaitan fokusnya kepada jujur dalam mengetahui kejujuran. Jujur dalam mengetahui kejujuran. Tafsir Jalalain. Walaqad khalaqnal insana na'lamu. Lafaz na'lamu ini berfungsi sebagai hal atau kata keterangan keadaan dan sebelumnya ditakdirkan berkaitan dengan lafaz nahnu. Huruf ma di sini adalah masdariyah. Tuwaswisu mengandungi erti dibicarakan. Bihi oleh manusia. Huruf ba di sini adalah zaidah tambahan. Atau untuk tadiyah sensitif. Nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi. Sedang keberadaan kami lebih dekat dengan segala pengetahuan. Kami tak ada apa yang dibicarakan diri manusia. Min hablil waridi. Tambahan ini mengandungi makna bayan atau untuk menjelaskan. Manakala yang dimaksudkan dengan lafaz al-warid adalah 2 urat penting yang terdapat pada bahagian belakang leher. Jadi kalau kita tak belajar ilmu tafsir ni memang susah faham bahasa Arab ni. Tapi walau bagaimanapun kita tengok yang seterusnya iaitu penyucian diri. Penyusun kitab Manazil As-Sairin berkata, jujur merupakan kata untuk sebuah hakikat, sesuatu pencapaian dan keberadaan. Sidik merupakan pencapaian sesuatu kelengkapan dan kesempurnaan, kekuatannya serta kebersamaan bahagian-bahagiannya, seperti jika dikatakan azimah siddiqah. Yang bererti hasrat yang benar, iaitu jika hasrat itu kuat dan sempurna. Sidik terbahagi pada 3 darjat. Antaranya sidik dalam mengetahui sidik darjat ketiga. Sidik tidak dianggap betul menurut ilmu mereka yang khusus kecuali dengan satu kalimah, bahawa reda Allah harus sepadan dengan amal, keyakinan, tujuan dan keadaan hamba. Hamba itu reda dan diredai, amalnya diredai. Keadaannya benar dan tujuannya lurus. Jika seorang hamba mengenakan pakaian pinjaman, amalnya yang paling bagus adalah dosa. Jika seorang hamba mengenakan pakaian pinjaman, amalnya yang paling bagus adalah dosa. Keadaannya yang paling benar adalah dusta.
dan tujuannya yang paling bersih adalah diam tidak berusaha. Artinya sidik yang sebenarnya hanya dapat diperoleh oleh orang yang benar dalam pengetahuannya tentang sidik. Dengan kata lain bahawa sidik tidak dapat diperoleh kecuali setelah mendalami ilmu sidik. Kemudian definisi lebih lanjut tentang sidik ini bahawa sidik tidak akan lurus kecuali jika redha Allah sesuai dengan amal, keadaan, keyakinan dan tujuan hamba. Ini merupakan keharusan sidik, faedah dan hasilnya. Jika seorang hamba membenarkan Allah, Allah akan meredai amal, keadaan, keyakinan dan tujuannya. Bukan berarti redha Allah itu merupakan sidik. Artinya sidik itu dapat diketahui dengan menyesuaikan dengan redha Allah. Tapi dari mana hamba dapat mengetahui redanya? Di sana ada orang sidik yang benar-benar berasa harus mengikuti perintah, berserah diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahir ataupun secara batin. Alhamdulillah, Ustaz pun dah sampai. Jadi Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah katsiran. Terima kasih berjutaan. Terima kasih kepada Ustaz yang baru selesai kuliah di Johor dan tadi dalam perjalanan bersegera balik ke rumah untuk bersiaran dengan kita. Alhamdulillah, begitulah kesungguhan yang Ustaz berikan kepada kita, komitmen yang Ustaz tunjukkan menyebabkan kita boleh meningkatkan semangat kami, insyaAllah. Jadi insyaAllah Ustaz pun masih baru tiba, baru buka komputer. Jadi kita harap kita akan dapat meneruskan program kita sebentar lagi. Jadi suka saya maklumkan tetamu kita pada malam ni adalah Al-Fadil Ustaz Ahmad Azizi bin Roslan, merupakan pegawai bahagian unit agama dan kaunseling IPD Ibu Pejabat Polis Daerah Seberampas Selatan, Pulau Pinang. Ustaz dah beberapa kali bersama-sama kita dalam program ni, jadi saya rasa tak perlulah saya menerangkan banyak mengenai program ni kepada Ustaz dah faham apa yang kita buat dalam program ni. Jadi dalam program ni seperti biasa kita akan baca lagi 3 muka surat Al-Quran. Malam ni kita akan baca 3 muka surat Al-Quran, di mana Ustaz akan mendengarkan bacaan daripada surah Qaf ayat 16 sampai ayat ke 45, iaitu daripada ayat 16 sampailah hujung surah Qaf ayat 45. Seterusnya akan disambung lagi surah yang baru, surah yang ke-51, surah Az-Zariyat ayat 1 sehinggalah ayat 30, di mana tuan-tuan boleh baca daripada Al-Quran muka surat 519 sampai 521, insya-Allah. Di samping itu saya juga menayangkan ayat-ayat berkenaan, saya buat presentasi ayat berkenaan yang kita boleh baca daripada skrin tuan-tuan dan puan-puan. Jadi selepas saja Ustaz memperdengarkan bacaan ayat-ayat berkenaan, insya-Allah saya akan membaca terjemahan dalam bahasa Melayu untuk kita ambil faham apa yang Allah tingkatkan kepada kita. Seterusnya saya akan serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Azizi bin Roslan untuk menyampaikan tazkirah dalam slot full kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau ada bersedia, jadi saya persilakan Ustaz untuk meneruskan program Generasi Al-Quran kita siri yang ke-225 ini dengan sama-sama kita mendengar bacaan Al-Quran dari Ustaz muka surat 519 sampai 521. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Jazakumullahu khairan jazak kepada cikgu yang saya hormati, lagi dikasihi tuan rumah kita, dan juga kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon kemaafan atas kelewatan saya. Insya-Allah kita akan terus kepada surah Qaf dan juga terus kepada surah Az-Zariyat. Betul kan cikgu? Betul, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Ustaz, Ya. muka surat 519. Oh, 519 dah. Oh, maksud walaqad khalaqnal insan. Ayat 16. Ayat. Baik, insya-Allah. Minta maaf semua, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في قفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم هديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تغتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. Sekejap. Abi baca Quran jap. Saya Abi baca. Pergi kat Umi jap. Okey. Sekejap. Abi baca Quran. Okey, Abi baca Quran. Abi baca Quran jap. Abi baca Quran. Abi baca Quran. Abi baca handset. Sekejap tuan-tuan. Okey dah. Duduk sini. Kita tengok. Tu ada. Wan ada. Apa? Apa ada? Biar syukur anda. Biar syukur anda. Okay. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا
فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبوك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل القرنطون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراق إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في الصرة فصكت وجهها وقالت وجود أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون الله العظيم. الله العظيم. Khair. Alhamdulillah. Semangatnya Ustaz kita. Tak maaf nak kacau ni. Nah, tu alhamdulillah, nampaklah macam mana Ustaz apa menjaga anak dan tarbiah anak. Patuh ya. Tak adalah. Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dah dapat pun sama-sama membaca Al-Quran pada malam ni. 3 lagi muka surat, iaitu muka surat 519 sampai 521.
di mana kita dapat mendengar bacaan yang didengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Azizi bin Roslan, bacaan surah Qaf ayat 16 sampai ayat yang ke-45 dan seterusnya. Surah yang ke-51 surah Az-Zariyat ayat 1 sampai ayat 30. InsyaAllah seterusnya saya akan bacakan terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang derjam. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kiri. Tidak ada suatu perkataan yang diucapkan kecuali ada di sisinya malaikat pengawas yang mencatat. Datanglah sakaratul maut. Dengan sebenar-benarnya itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dan ditiupkan sangkakala, itulah hari yang berlakunya amaran yang telah diingatkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Sesungguhnya kamu dahulu lalai tentang hal ini, tentang hari ini. Maka kami membukakan penutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah mereka ke dalam neraka jahanam semua orang yang ingkar dan keras kepala, yang enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang syaitan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang datang dalam kesesatan yang jauh. Dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Dan sesungguhnya dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusanku tidak akan berubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan? Sedangkan syurga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang jauh dari mereka. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepada kamu, iaitu kepada sekalian setiap hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, iaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah sekalipun tidak terlihat olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masuklah ke dalam syurga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Mereka di dalamnya mendapat apa yang mereka kendaki, dan kami menambahnya lagi. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada umat yang kemudian ini. Mereka pernah menjelajahi beberapa negeri. Apakah ada tempat untuk melarikan diri daripada kebinasaan ini? Sesungguhnya ada peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya di dalam 6 masa, dan kami tidak berasa letih sedikit pun. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai solat. Mendengarkan seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat, iaitu pada hari ketika mereka mendengar suara yang dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar daripada kubur.
Sesungguhnya yang menghidupkan dan yang mematikan itu adalah kami, dan kepada kami tempat kembali ke semua makhluk. Iaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat, dan demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Dan kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka, maka berilah peringatan dengan Al-Quran dan kepada sesiapa yang takut kepada ancamanku. Seterusnya surah Az-Zariyat, surah yang ke-51. Az-Zariyat maksud angin yang menerbangkan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu. Demi angin yang menerbangkan debu dan awan yang mengandungi hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membahagi-bahagikan urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi. Dan demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu orang-orang musyrik dalam keadaan berbeza-beza pendapat, dipalingkan daripada Al-Quran dan Rasul bagi mereka yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, iaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon keampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang telah ditakdirkan kepadamu. Maka demi Tuhan, langit dan bumi, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Tahukah kamu Muhammad cerita tetamu Nabi Ibrahim AS, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalinya. Maka dengan diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya, kemudian membawa daging anak lembu yang gemuk dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu makan. Ibrahim kata, mengapa tidak kamu makan? Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, iaitu Nabi Ishaq. Kemudian isterinya datang memeluk terkejut lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, Tuhanmu berfirman, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dah dapat mendengar terjemahan dalam bahasa Melayu ayat-ayat yang kita baca tadi daripada surah Qaf dan juga surah Az-Zariyat ayat 1 sampai 30. Seterusnya, saya nak jemput sekali lagi Al-Fadil Ustaz Ahmad Azizi bin Roslan untuk menyampaikan tazkirah dalam surat kuitan kita. Dengan segala hormat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Pertama sekali saya mohon kemaafan, mungkin tadi ada kebanyakan kesilapan bacaan Al-Quran saya sewaktu saya baca surah Qaf, bahkan surah Zariyat. Saya mohon kemaafan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, berbalik kepada kuiten kita ataupun tazkirah ringkas, kita berbalik pada ayat Al-Quran yang kita baca sebentar tadi, yakni surah Qaf. Surah Qaf kalau kita tengok adalah terdiri daripada 45 ayat. Bahkan subhanallah, surah Qaf ini termasuk dalam surah Al-Makiyah. Dan juga surah Qaf ni juga kalau kita tengok diturunkan setelah surah Al-Mursalat. Dan sebab apa surah ini dinamakan dengan surah Qaf? Sebab surah ini diawali dengan huruf hijaiyah, yakni Qaf. Kan tadi yang kita baca, kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah baca, saya mungkin tak terbaca sebelum ni. Ibu-ibu, ayah-ayah mungkin dah baca dah surah Qaf yang pertama tu. Menurut hadis riwayat Al-Imam Muslim berkaitan dengan surah Qaf ni, bahwasanya Nabi SAW akan baca surah Qaf ini, Rasulullah suka. Maksud dia, surah Qaf ni adalah surah favourite Nabi SAW. Surah yang Rasulullah sangat suka. Rasulullah baca waktu bila? Pada rakaat pertama salat subuh. Gitu. Maksud dia, setiap kali salat subuh Rasulullah SAW akan baca pada rakaat yang pertama. Kalau baca surah Qaf ni pada salat subuh 45 ayat, orang Penang kata menerak tuan-tuan. Lena terus kat rakaat pertama tu. 45 ayat kan. Allahu Akbar. Dan bahkan kalau kita tengok dalam hadis menyatakan, riwayat Al-Imam Muslim menyatakan juga surah Qaf ini juga bukan sahaja pada solat subuh, bahkan Rasulullah akan baca pada solat hari raya. Makna kata dua kesukaan Nabi SAW solat yang dia akan baca surah Qaf ini, sebab surah yang paling Rasulullah suka, solat subuh dengan solat pada hari raya. Dan bahkan kalau kita tengok dalam hadis rawahul Ibnu Majah, mafhum dia kata Nabi SAW yang mana Rasulullah membaca surah Qaf ini pada setiap kali berkhutbah Jumaat. Maksud dia setiap kali berkhutbah Jumaat Rasulullah akan baca surah Qaf ni. Maksud dia ayat dia bahkan daripada yakni tafsir daripada surah Qaf tersebut untuk ajar kepada yang mana waktu tersebut umat-umat baginda Nabi SAW. Baik, tamam. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita tengok berdasarkan kedua-dua riwayat yang tadi Rasulullah baca pada hari Jumaat kan, ini riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama pada hari raya, bahkan pada solat subuh. Baik, kalau kita tengok kesimpulannya bahawasanya surah Qaf ni baginda Nabi SAW akan membaca surah ini di tempat-tempat umum dan pada acara yang paling besar. Kita nak bagi faham, kita Rasulullah suka baca surah Qaf ni pada tempat-tempat ataupun pada acara yang besar. Contoh pada hari raya, pada hari Jumaat. Sebab apa hari Jumaat? Sebab Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Pada solat subuh, yes. Solat subuh juga di antaranya pada hari yang besar. Sebab apa? Solat yang susah kita nak buat. Gitu. Solat yang susah kita nak bangun. Allahu Akbar. Baik, tamam. Bahkan ibu-ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan Nabi SAW baca surah Al-Qaf ni sebab apa? Tu highlight kata para alim ulama. Yang pertama, nak ingatkan umat manusia supaya ingat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada mereka. Sebab dalam surah Qaf ini kalau kita tengok balik adalah berkaitan hari kiamat, bahkan hisab, syurga, neraka, bahkan pahala, dosa dan sebagainya. Bahkan surah ini juga dinamakan, tuan-tuan boleh buka, surah Qaf ini juga dinamakan dengan surah Al-Basiqat. Surah Al-Basiqat. Sebab apa surah Qaf ini dinamakan surah Al-Basiqat juga? Sebab kalau kita tengok pada surah Qaf ini, tuan-tuan boleh tengok dalam ayat yang ke-10. Boleh check balik dalam ayat yang ke-10. Yang mana Allah menyatakan kalau kita tengok wan-naqla basiqatin. Ini dalam ayat yang ke-10. Anda menceritakan berkaitan surah Qaf ni juga disebut dengan dua maksud. Disebut dengan al-basiqat. Baik. Saya duduk Gabi. Duduk Gabi. Anak sayang ni. Okey, baik.
Tu, atuk ngopah ada tu. Dah. Okey baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan tengok adik. Tahu pun malu. Okey baik. Khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita sambung balik tuan-tuan, ibu-ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kalau kita tengok. Antara kandungan surah Qaf ialah setiap manusia akan hadir di padang mahsyar bersama dua malaikat. Ni surah Qaf tuan-tuan. Maksud dia surah Qaf ni, ayat Al-Quran yang kita baca daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-45, Allah cerita berkaitan setiap kita manusia nanti bangkit di Yaumul Mahsyar, akan bangkit di Yaumul Mahsyar waktu tersebut, kita akan diiringi dengan dua malaikat. Boleh faham? Dua malaikat akan iringi bila kita bangkit nanti di Yaumul Mahsyar. Yang mana di mana kata ulama, satu malaikat dia akan iring kita. Satu lagi malaikat kata ulama dia akan menjadi saksi kita di Yaumul Mahsyar atas segala perbuatan kita. Makna kata tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana kata Allah al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Makna kata setiap daripada kita hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada tangan kita, kaki kita, mata kita hari ini adalah penyaksian. Tetapi yang tengok segala perbuatan kita ni dua malaikat ni, Raqib dan juga Atid ini. Ni tu yang kata dua malaikat tu. Satu malaikat dia akan iring kita, bawa kita berjumpa dengan hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu lagi malaikat akan menjadi saksi nanti atas segala perbuatan kita, hatta perbuatan yang baik, hatta perbuatan yang jahat. Dekat mana ni? Dekat dunia. Maka lebih dekat dengan manusia daripada urat leher mereka sendiri. Manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur bagaikan tanah kering yang disiram hujan menjadi hidupnya kembali. Makna kata di Yaumul Mahsyar, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita nak mohon pun tak boleh dah. Sebab Yaumul Mahsyar adalah perkara yang walaupun dalam keadaan waktu tersebut kita nak mohon tak boleh, disebabkan anggota tubuh badan kita akan menjadi penyaksian di hadapan Allah SWT yang mana benar, yang mana batil, dan juga yang mana yang salah. Baik. Nak simpul ya, surah Qaf ni, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Baik, saya nak bagi dua kelebihan surah Qaf ni. Tuan-tuan kena ambil ni. Adik, tak baik tau. Atung apa tengok tu. Okey. Surah Qaf, surah Qaf ni ada dua kelebihan. Yang pertama, doa untuk menyuburkan tanaman. Ayah-ayah, ibu-ibu kan yang duduk kat sini banyak yang pencin kan. Duduk tanam pokok depan rumah kan. Duk tanam bunga kertas, duk tanam bunga orkid, contohlah. Baik, nak suburkan tanaman kita, duk tanam cili ke, duk tanam cabai ke, duk tak naik-naik tu, baca doa ni. Baca doa dia untuk menyuburkan tanaman daripada surah Al-Qaf ayat yang pertama sampai ayat 11. Oh, makna kata ayat 1 sampai 11 ni kena baca. Yes, betul. Ayat 1 sampai ayat 11 ni kena baca. Ayat 1 sampai 11. Takkan kami nak bawa Al-Quran ku Ustaz, bukan nak siram pokok tu. Mampu Ustaz. Contoh. Ni nak habaq Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca, habis kita siram tu tak apa. Kita buka handset kan. Buka handset, kita tengok surah Al-Qaf ayat 1 sampai 11. Boleh kita baca. Dan kita niat, ya Allah mudah-mudahan tanaman yang aku tanam hari ni, ya Allah subur ya Allah. Gitu. Dan yang kedua, apa lagi kelebihan surah Al-Qaf? Yang kedua, surah Al-Qaf apa dia? Khasiat dia. Buat orang yang sakit mata, penawar sakit mata, baca surah Al-Qaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ayat 21 sampai 22. Ini penawar kita untuk sakit mata. Ayat 21 sampai 22. Sebab ayat 22 ni cerita dia, Allah cerita berkaitan yang mana Allah akan singkapkan daripada mata kita, Allah akan tutup mata kita daripada melihat perkara-perkara yang dahsyat. Makna kata, nak selamat mata kita ni, penawar daripada sakit mata, kita baca surah Qaf ayat 21 dan 22. InsyaAllah, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Azizi bin Roslan yang baru sebentar tadi dah pun menyampaikan tazkirah
yang memberikan kita berkongsi maklumat dan juga ilmu kepada kita mengenai surah Qaf khususnya, dan juga ayat-ayat yang dijadikan amalan dalam kehidupan kita, nak menyuburkan pokok ayat 1 sampai 11, seterusnya untuk apa, merawat mata kita ayat 21 Ustaz. 21 sampai ayat 22. Ayat 21 dan 22. Macam mana kita nak cara nak baca dia? Baca embus kat tangan ke, sapu kat mata ke, Tak, macam mana? waktu kira makna kata sebaik-baiknya, contoh kalau sebaik-baiknya kita ambil ayat tu kan, ayat kosong ke ayat nuril kan, kita baca sikit, baca surah Qaf ayat 21 sampai 22 dan kita ambil ayat tersebut dan kita lak ayat tersebut dan baca kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun cara kaedah yang kedua, waktu kita baca surah Qaf tu kan, kita tengok sebelah mata mungkin terbuka, sebelah mata kiri kita mungkin terbuka, kita baca dan kita sapu. Gitu. Berapa kali? Kata ulama 3 kali boleh ataupun sekali pun boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah, tu panduan yang baik dalam dari segi tip lubatan untuk merawat mata kita yang Ustaz bagikan berdasarkan kelebihan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana setiap ayat memang banyak kelebihan kerana ia adalah firman Allah SWT dan yang juga merupakan penawar bagi kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya nak buka lah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Tuan-tuan nak tanya pasal anak Ustaz ke, lelaki perempuan ke, orang-orang yang manja sangat tu dengan Ustaz, boleh insya-Allah. Silakan Datin Haja Amnah bin Kasim daripada Panting. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, saya ni memang minat tanam pokok ni. Kita nak baca tu kan, semasa kita nak tanam pokok tu atau macam mana? Okey, sekejap Okey, jazakumullahu khairan jazak kepada Umi. Minta maaf lah suara anak saya ni. Okey, ganggu sikit. Dia kaedah dia kata ulama, bila kita waktu kita siram tu kan, kita ataupun paling cantik kaedah dia kan, kita nak siram Allahumma salli ala Muhammad. Waktu kita siram tu kita baca ayat Quran tersebut. Tak apa kita buka headset kan. Habis pada tu kita baca ayat tersebut, baca ya. Dan habis pada tu kita siram sampai habis ayat sebelah. Kalau ada tak banyak lagi pokok bunga, tak apa, siram lagi. Ulang balik ayat tersebut. Sampai penghabisan. Gitu. Masa tu kita masa kita siram pokok bunga lah. Ya, betul. Bukan masa kita tanam pokok tu. Tanam pun boleh juga. Tanam tu paling kaedah dia bila kita kan sebelum nak ni kita akan kabur dulu tanah, betul tak betul? Kan kita kabur dulu tanah, lepas tu kita nak masuk pokok tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Habis pada tu barulah kita bubuh pokok tersebut. Waktu bubuh tu baru kita baca. Sebab kita nak berkat, mudah-mudahan tanaman kita tersubur. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama, insya-Allah. Minta maaf lah. Okey, tak apa. Ustaz, kalau guna cara tadi mata tadi, kita ambil setimba air, kemudian kita baca ayat Quran di depan setimba air tu, dekat air tu. Okey, baik. Kemudian kita gunakan air tu untuk menyiram lah. Jadi tak payah kalau boleh juga. Boleh juga. Kebun. Yang tu lagi manfaat. Yang tu lagi baik sebab kita dah baca untuk dalam ayat tersebut untuk kita tak campur. Gitu lagi baik. Sebab kadang-kadang macam cikgu kata tu betul. Dia ada kaedah juga. Kadang-kadang orang siram dengan paip ayat kan. Dia sembok macam tu kan. Lepas tu yang kedua macam cikgu kata tu betul. Sebab pokok pun bukan dia boleh maksudnya dia boleh ambil ayatnya banyak. Betul tak betul? Sebab dia nak subur pokok ataupun apa sekali walaupun tumbuhan, dia tak boleh ayatnya banyak. Dia ayat dia cukup sekadar yang cukup je. Macam kita lah. Kita minum ayat. Bila kita minum dah orang cakap
dah habis tak mau minum, dah habis hilang dahaga. Kita minum sikit je, tak minum banyak pun. Contoh bulan Ramadan kan. Kita dahaga apa? Bukan kita lapak, kita dahaga ayam. Seumpama macam tu lah pokok dia sikit je sebab sekadar mana yang kita boleh buat macam tu. Allahu a'lam. Ustaz, anak berapa orang? Yang tu lelaki perempuan? Ini perempuan. Semua berapa orang? Semua 2 orang. 2 orang. Oh, baru 2. Ni akan jenuh sikit. Okey. Puan Hajar Saliah. Mungkin nak berinteraksi dengan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sambung pada soalan Puan Amnah tadi Okey. dengan soalan Tuan Haji Rahim tu. Okey. Kalau kata kita guna kaedah handset, kan ada macam surah-surah dalam handset tu. Okey. Kalau kita buka itu, kalau adakah kita kena baca sendiri ataupun kalau kita buka daripada handset tu, kita siram pokok ataupun kita tanam pokok tu? Boleh tak kalau guna handset? Bacaan daripada handset kan kita boleh buka surah apa tu. Okey, faham. Okey. Boleh. Ataupun lebih after kita sendiri yang baca. Okey, dia ada 2 kaedah. Bagus soalan Terima kasih, Hajar. Ustaz. Terima kasih Umi. Jazakumullahu khairan jazak. Okey, yang pertama, pendapat yang pertama, jika kita nak baca kaedah yang Allah Taala Muhammad, kaedah yang kita pakai handset kan, kita siram macam tu kan, Hajar kata kan, ataupun kita letak dekat satu timba, kita letak handset baca macam tu, boleh tak? Boleh. Tetapi lebih afdal, lebih aula, lebih utama kita yang baca. Gitu. Tak apa, biar kita baca pelan-pelan, tak apa. Kadang-kadang betul lah kita pun bukannya bacaan yang kita boleh seperti betul tu Nabi SAW. Kurang-kurang kita usaha untuk kita baca. Dua-dua kaedah ni boleh, tapi lebih utama, lebih aula kita yang sendiri yang baca. Itu lebih berkat. Sebab tu pokok kita kan. Mungkin sebab untuk maklumat tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita jaga pokok-pokok ni, bila kita jaga elok-elok, pokok-pokok ni dia istighfar, dia zikir kat kita, bukan zikir kat orang lain lah. Sebab dia tahu tuan umpamanya pokok ni lah yang duk banyak bagi makanan, bagi sumber makanan, yang tu. Sebab kalau kita tengok setiap kali tumbuh-tumbuhan ni setiap pagi dalam kitab Mukhasyafa Al-Qulub, tumbuh-tumbuhan ni dia akan zikir dengan kalimah al-baqiyatu as-salihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Dia zikir kepada Allah SWT, pahala siapa dapat kepada siapa? Kepada kita lah. Sebab kita yang menjaga tumbuh-tumbuhan tersebut. Gitu. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama je. Boleh nak tanya satu lagi? Boleh. Rahim. Okey. Ustaz bahagian kaunseling di IPD. Ya, betul. Dia kaunseling untuk anggota ke atau kaunseling untuk orang yang kena tahan? Kaunseling untuk anggota. Oh. Orang yang kena tahan ni sebelum ni ada ketua jabatan kami suruh buat. Tetapi jadi masalah, dia jadi macam takut jadi perkara yang lebih besar bila kita kaunseling orang yang kena tahan ni. Takut orang yang kena tahan ni dia aim muka kita. Dan keluar nanti, sebab kami takkan dapat, maksud dia macam keselamatan macam polis. Polis dia akan dapat tu tadi keselamatan lah. Cuma kami ni memang dia agak macam, bukanlah tak dapat macam polis tu, tapi kurang lah. Bila kita keluar saja dia pada aim dah. Dia ni nak pergi mana, dia tahu duduk kat mana. Tu yang maka kawan tersebut kita jabatan kata elakkan lah. Oh, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Di balai, orang yang kena tahan tu duduk sekejap saja untuk tahan lokap ataupun tahanan reman sekejap saja. Betul. Tapi jadi mungkin nak buat kaunseling kepada mereka pun mungkin tak memberi ingat impak dia tak berapa banyak. Kerana kalau sekiranya mereka didapati bersalah dan dipenjarakan, di penjara memang ada unit agama dan juga kaunseling yang berjumpa dengan mereka dan beri kaunseling kepada mereka.
Antaranya ustaz yang sama-sama kita juga dulu, Ustaz Akmal. Ustaz Akmal bin Haji Arun, dia terlibat dengan Qasni di penjara. Macam tu. Okey. Jadi mungkin Puan Haja Zaitun Osman nak berinteraksi dengan ustaz. Silakan Puan Haja Zaitun. Ni kenalan sangat ni. Assalamualaikum Ustaz. Salam Mi. Sihat Umi Nah? Sihat Alhamdulillah. Ustaz nak tanya, kita pergi ziarah kubur tu benda apa Ustaz? Ha? Macam mana? Kita ziarah kubur, Okey. hukum dia apa Ustaz? Okey. Hukum dia banyak daripada khilaf ulama. Kita kalau mengaji kitab ziarah ke alam barzah karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, sebagian ulama menyatakan sunat. Sebagian ulama kata harus. Sunat sebab apa? Berbalik bila kita pergi ziarah kepada orang yang kita sayang, yang kita kehilangan orang yang kita sayang, sebahagian ulama menyatakan, Imam Jalaluddin As-Suyuti kata apa? Orang yang berada dalam kubur di alam barzah ni tunggu kehadiran kita. Sebahagian ulama menyatakan sedemikian. Dan sebahagian ulama menyatakan bila kita main ni, orang yang berada di alam barzah, orang yang sayang kita, dia memang dia sangat merindui kita. Sebab rindu apa? Bila kita datang, kita baca Fatihah kat dia. Kita hadiahkan surah apa-apa yang sepatutnya kita baca di sana. Bahkan waktu tersebut dia akan tenang kat sana sebab dia duduk tunggu. Macam Allahumma salli ala Muhammad, kita bila kita lama tak jumpa dengan orang tersebut, lagilah kita rasa rindu, lagilah kita rasa kasih, lagi kita rasa sayang. Begitu juga orang yang berada di alam barzah. Itu yang berbalik kalau ibu-ibu ayah-ayah baca kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, setiap mana roh yang mati hari yang pertama tu, wallahu a'lam, saya berbalik pada ziarah ke alam barzah ni, Imam Jalaluddin As-Suyuti kata apa? Roh tersebut akan kembali ke rumah. Ke rumah yang orang yang dia sayang. Cuma kita hari ni, kita duk rasa, betul ke dia balik ni? Kadang-kadang kita ada mimpi, semua tak terus. Dia ada jumpa, ya itu memang betul. Sebab bila kita jumpa tu adalah sebab dia nak tengok kita, dia nak ziarah kita. Cuma kita tak tahulah. Sebab saya biasa kehilangan guru yang saya cintai, almarhum Tuan Guru Ustaz Bakri bin Yahya, yang sebelum ni meninggal. Sampai kan saya mimpi dia datang ke rumah saya, dia kata nak boleh tak dia tengok saya tapi dia tak cakap. Kebanyakan orang yang saya dapat yang bertanya saya, betul ke Ustaz saya jumpa dengan arwah suami saya, betul ke saya jumpa dengan arwah anak saya, demai Ustaz, dia tengok, dia tak cakap apa Ustaz, dia tengok saya je Ustaz. Waktu tu alhamdulillah lah kita kata dia nak ziarah kita. Cuma realitinya kebanyakan orang memang takkan percaya, dia kata dalam hadis atau tak ada. Memang berbalik, memang dalam hadis apa kata tak ada, cek balik. Yang tu yang saya kata. Tu yang saya cakap, berbalik kalau kita berpegang pada Al-Quran, sunnah, qiyas dengan ijma'. Empat ni kena pegang. Bila qiyas dengan ijma' kita pegang, insya-Allah kita akan betul kata ulama macam ni. Kata qiyas macam ni pula. Gitu. Wallahu a'lam. Itu. Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni dah pukul jam 10.41. Rasanya dah mencapai matlamat kita, program kita sehingga 10.40. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang bertanya dan seterusnya kepada Ustaz yang sudi menjawab soalan-soalan yang dikemukakan dengan baik, alhamdulillah. Jadi kita tutup program kita dengan doa. Jadi sekali lagi saya nak mohon sangat kepada Ustaz untuk Ustaz bacakan doa untuk kami, aminkan bersama insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah pada malam yang penuh keberkatan ini, pada malam yang penuh kemuliaan ini ya Allah. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca sebentar tadi ya Allah, Al-Quran yang dapat menemani kami berada di alam barzakh nanti ya Allah. Al-Quran yang dapat menjawab soalan malaikat munkar dan nakir nanti ya Allah. Al-Quran yang akan menjadi penyaksian bila mana kami bangkit nanti di yaumul mahsyar ya Allah. Yaumul hash, yakni hari penghisapan nanti ya Allah.
Allahumma ya akramal akramin, ya Allah ya dzal jalali wal ikram, ampunkan segala dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, dosa-dosa kecil kami ya Allah, bahkan dosa-dosa besar kami ya Allah, bahkan dosa yang kami sengaja lakukan ya Allah, bahkan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, kami mohon kepadamu ya Allah, tenang dan lapangkan hati kami ya Allah jika mana kami berada hidup di dunia ini ya Allah. Tenang dan lapangkan kehidupan kami ya Allah jika mana kami berada di alam barzah nanti ya Allah. Tenang dan lapangkan hati kami bila mana kami berada di yaumul mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah mereka di dalam kebun-kebun syurgamu ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah daripada berada dalam lubang-lubang api nerakamu ya Allah. Ya Allah ya akramal akramin, jadikanlah pertemuan kami pada malam ini ya Allah, pada saat ini ya Allah, pada masa ini ya Allah, pertemuan yang akan menjanjikan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pertemuan yang menjadikan ukhuwah kami senantiasa berpaksikan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kau matikan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dan kau selamatkan kami ya Allah daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, perkenankan permintaan dan juga hajat kami pada malam ini ya Allah, pada hari ini daripada pagi sehingga pada waktu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga Allah memakbulkan doa yang dibacakan oleh Ustaz yang kita aminkan bersama. Semoga kita semua boleh manfaat kebaikan di dunia dan seterusnya kebaikan sehingga ke akhirat lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berakhirlah sudah program kita untuk siri yang ke-255 pada malam ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus mengikuti program kita. Jadi sama-sama kita tutup sekali juga dengan membaca doa khatam Al-Quran secara bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma zakkirna minhu وعلمنا منه تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Ya Rabbal Alamin.